Assalamualaikum dan salam sejahtera pelajar-pelajar sekalian, bersua lagi dengan saya Cikgu Mali. Okey, sebelum Cikgu mulakan pelajaran hari ini, jangan lupa untuk subscribe channel Cikgu supaya pelajar-pelajar tidak ketinggalan ya dengan video-video yang terkini. Okey, hari ini Cikgu nak bawakan tajuk iaitu bab 6 yang berkaitan dengan graf fungsi trigo. Jadi di sini kita akan lihat nanti fungsi iaitu graf fungsi untuk sin theta, cos theta dan juga tangent theta. Jadi untuk yang kali ini cikgu akan terangkan berkaitan dengan graf sin. Okey, contoh yang pertama kita nak lakarkan graf y sama dengan sin x. Kadang-kadang ditulis sin theta. Okey. Jadi x dekat sini ataupun theta-nya dekat sini mesti dia ada nyatakan hadnya, iaitu x-nya di sini ialah lebih besar daripada 0 darjah hingga 360 darjah. Jadi untuk melakarkan graf yang ini basic, ini yang asas ini, y sama dengan sin x ini mesti tahu macam mana bentuk graf dia. Okey, jadi di sini saya buatkan paksinya. Yang ini ialah paksi y dia. Okey. Kemudian yang ini paksi x-nya. Yang x ini adalah mewakili dalam darjah. Bermula dengan sini ialah 0, diikuti dengan 90, 180, 270 dan 360 darjah. Okey, jadi bagaimana kita nak tengok bentuk sudut, bentuk dia punya grafnya. Jadi saya tunjukkan di sini. Kalau terlupa lah kan masa SPM nak lukis macam mana. Jadi kita lihat dekat sini pada masa 0 darjah, sin 0. Okey, tekan sin, tekan 0 sama dengan kita dapati nilainya 0. Okey, jadi letak di sini. Pada masa 90, sin 90. Nilainya ialah 1. Jadi letak sini 1. Dekat situ. Sin 90, 1. Pada masa 180, sin 180, 0. Tandakan di situ. Pada masa 270, sin 270, negatif 1. Ke bawah. Okey, ke bawah sini, negatif 1. Sini tadi 1 ya. Kemudian 360, sin 360. Dan 0 lagi sekali. Jadi kita dapati dia punya grafnya ada pada paksi x dan juga ada di atas dan juga ada di bawah. Graf sin ini adalah merupakan suatu lengkung. Jadi kita kena buat lengkungnya itu dengan cantik. Bukan tajam, bukan ambil pembaris dan sambung macam tu. Tak boleh. Okey, jadi kita buat suatu lengkung macam tu dan turun elok ke bawah sini. Okey, lengkung pula di bahagian bawah. Naik ke atas. Okey, inilah dia graf y sama dengan sin x. Jadi sebenarnya kalau kita nak lukis ni, tak perlu dah tekan kalkulator kalau kita tahu. Bentuk graf sin ialah bentuknya macam itu. Dan maksimumnya ialah 1, minimumnya ialah negatif 1. Di sini ialah ketinggian amplitude dia. Amplitude dia ialah 1. Ke bawah ialah negatif 1. Okey, kita pergi kepada graf yang kedua. Sebelum itu, kalau di sini ialah sebab theta-nya daripada 0 sampai 360. Jadi lengkungan dia lengkap ada di atas dan ada di bawah. Macam bentuk S. Okey. Tapi kalau sudutnya dekat sini dari 0 sampai 180 sahaja. Katalah sehingga 180 sahaja. Jadi graf kita hanya lengkungannya yang bahagian atas sahaja. Sampai 180 ini. Jadi yang ini tak ada lah. Jadi bergantung kepada sudutnya. Kalau sudutnya sehingga 180, maka graf kita separuh sahaja sampai sini. Okey. Jadi kita pergi kepada graf yang kedua, iaitu y sama dengan 3 sin x. Okey, jadi di sini saya buatkan paksinya. Ini paksi y, ini paksi x-nya. Okey, jadi bila disebut saja graf sin x, jadi kita ingat bentuknya, bentuk huruf S. Okey, daripada 0. Bermula dari 0. Okey, jadi saya buat macam ni. Bermula dari 0 ini, tarik turun ke bawah. Okey, kemudian bawa mangkuk pula yang kat bawah sini. Jangan lupa untuk buat bentuk lengkung. Okey, bentuk lengkung macam tu.
Okey, jadi di sini lengkungannya ini saya buat kemudian dia punya sudut dia yang hujung sekali sini ialah 360. Sini ialah 180 dan sini kosong. Antara kosong dengan 180, campurkan kosong tambah dengan 180 bahagi 2. Dapat sini 90. Dan antara 180 dengan 360 ini tengah-tengah titik tengahnya 270. Jadi kita boleh saja buat sudutnya ni kemudian, tapi pastikan lengkung awak tu cantik. Okey. Jadi di sini cikgu nak tunjuk yang ada 3 dekat depan sini. 3 yang ada di depan ini ialah merujuk kepada ketinggian amplitude dia ataupun maksimum minimum dia. Okey, ketinggiannya dekat sini, kalau dekat sini 3, maka amplitude-nya yang ini ialah 3. Jadi kita tanda sini 3. Yang bawah ini pun sama. Negatif 3. Kalau ke atas 3, ke bawahnya negatif 3. Jadi yang ini A dekat sini ialah okey, saya tulis kat sini ya. A adalah untuk amplitude. Okey, iaitu maksimumnya. Okey, titik yang paling tingginya berapa? Maksimum minimum dia. Okey, kalau dia kat sini 7, maka 7, negatif 7. Bergantunglah dekat sini. Kalau sini berubah, maka sini ikut. Kalau sini 8, maka sini 8, sini negatif 8. Kalau sini 5, sini negatif 5. Jadi mudah saja yang ini. Ikut dia punya atas dan bawah dia. Okey, seterusnya cikgu beri contoh yang ketiga, iaitu Y sama dengan sin 2X. Kalau tadi sin X, ini pun sin X. Bagaimana kalau ada sin 2X? Okey, jadi kalau saya tutup 2 ini, kita nampak sin X. Okey, jadi di situ, mula-mula kalau sin saja, kita terus lukis graf sin. Okey, graf sin kita ialah lengkungan ke atas dan ke bawah. Okey, ini ialah yang kalau saya lukis begini saja, ini ialah graf Y sama dengan sin X. Okey. Apa maksudnya kalau dekat sini ada 2? Bukan dekat depan ni 2. Kalau dekat depan ini menunjukkan maksimum minimum. Amplitude dia, ketinggiannya berapa. Okey. Jadi dekat sini, dia dekat bahagian B dekat sini ada nilai. Sin 2X, sin 3X, sin 4X. Okey. Jadi kalau sin 2X ialah bermaksud, ini graf sin yang biasa. Kalau 2X ni 2 kali. Maksudnya kita lukis grafnya sekali lagi. Okey. Macam tu. Dan macam tu. Bermaksud ada 2 kitaran. 1 kitaran, 2 kitaran. Jadi itu kalau B dekat sini. Okey. Jadi B ialah merujuk kepada kitaran graf. Okey, saya panggil kitaran lah. Ini dianggap sebagai 1 kitaran, ini dianggap 2 kitaran. Jadi kalau 2X, kalau 3, maksudnya kita buat 3 kali. 1, 2, 3. Sambung lagi dekat ujung. Tak cukup graf saya ni. Pastinya saya selebihkan sikit. Jadi ini ialah X, ini ialah Y. Okey, macam mana kita nak tuliskan dia punya sudut? Yang hujung dekat sini, okey, hujung dekat sini ialah, kalau kita buat macam ni hujung sekali dekat sini ialah 360. 360. Okey, separuhnya dekat sini. Maksudnya 360 tadi kita bahagi 2, dapat tengah-tengah sini. 360 bahagi 2 kita akan dapat 180. 180 kalau kita bahagi 2 dapat kat sini 90. Dan di sini antara titik tengah antara 180 dengan 360 di sini ialah 270 darjah. Okey, sekarang berapakah amplitude-nya? Berapakah tinggi sini? Okey, jadi tinggi sini ialah tengok di depan, tengok depannya kat sini. Kalau depannya kita tak ada apa-apa, maksudnya 1. Jadi 1 negatif 1. Kalau depannya 3, 3 negatif 3. Jadi kalau di sini tak ada apa-apa bermaksud 1. Jadi kalau situ, jadi dekat sini 1, yang bawahnya dekat sini ialah negatif 1. Okey. Contoh yang keempat, Y sama dengan 5 sin 2X
di mana X-nya dinyatakan. Kalau tadi dari 0 sampai 360, sekarang 0 darjah sehingga 180. Okey, jadi maksudnya kita lukis, kalau kita tak tahu, kita lukis saja semua. Jadi kalau dekat sini sin 2X. 2X bermaksud 2 kali. 2 kitaran. Okey, jadi kalau grafnya ini satu kitaran. Nampak tak tu? Okey, kemudian ini pusing lagi. 2, satu kitaran. Yang kedua ialah kita naik atas dan turun bawah. Okey. Okey, saya guna pensel sebab sudut dekat sini daripada 0 sampai 180 sebab nanti saya senang nak padamkan. Okey, yang hujung sini 360. Ini 270, 180, 90 dan ini awal sini ialah 0. Jadi sekarang dia nak daripada 0 sampai 180 saja. Kita dah buat 2 kitaran, 2 kali, 1, 2, tapi dia nak sampai 180 sampai sini saja. Jadi yang hujung ini tak perlu, jadi saya padam. Dah padam yang hujung ini, saya lukiskan semula ya. Jadi ini dan pastikan lengkungan dia tu cantik lah. Okey, jadi dekat sini 180 darjah untuk ini dan untuk ini 90 darjah. Ini 0. Okey, seterusnya ialah dia punya amplitude-nya dekat sini, ketinggian ni, atas dengan bawah dekat sini merujuk kepada nombor yang di depan macam ni. Kalau sini 5, maka atasnya ini ialah 5 dan bawahnya ini ialah negatif 5. Jadi patutnya tak perlu buat paksi panjang sangat sampai sana. Sebab dia sampai 180 je, jadi ini saja. Okey, kalau sudutnya sampai di sini dinyatakan 0 sehingga 270. Jadi bermaksud kita lukis sampai sini. Atas, bawah, naik semula sampai sini. Yang hujung ni tak perlu. Jadi semasa kita melakarkan graf ni, kita rujuklah kepada sudut yang diberi. Okey.